Nabi luahkan masalah, wafat. Yang kedua, wafatnya Abu Talib. Abu Talib bila pakcik yang bersama dengan Nabi SAW wafat, tuan-tuan. Yang mana Abu Talib ni macam ayah Nabi dah. Jaga Nabi, lindung Nabi, dia pun Nabi kecil. Lepas Abu Talib wafat, bersama dengan Nabi SAW. Wafat Abu Talib. Bila wafat Abu Talib, yang ketiga berlaku, iaitu orang Mekah tambahkan tekanan kepada Nabi. Bahkan mereka merancang untuk bunuh Nabi SAW. Baik. Yang keempat apa berlaku? Maka Nabi SAW teringat Nabi ada saudara susuan di mana? Di Mekah, di Taif. Dulu Nabi disusukan oleh ibunda Halimatus Sa'diyah. Kan kita semua biasa dengar. Itu di Taif. Maka Nabi fikir kalau Nabi pergi Taif, mungkin orang Taif akan terima Nabi. Sebab orang Taif, mereka ni bangsa Arab yang dipanggil Bani Thaqif. Bani Thaqif level dia rendah daripada Quraisy. Maksudnya kasta bawah. Orang Quraisy ni kasta tinggi. Maka kalau Nabi pergi sana, orang sana pasti akan terima Nabi SAW. Yang keempat, maka Nabi pun pergi dengan membawa harapan yang besar. Orang Taif terima Nabi. Taif ni tuan-tuan bukan senang nak pergi. Dia berbukit-bukit, Masya Allah. Nabi SAW melalui bukit ke bukit, bukit ke bukit, hinggalah sampai ke Taif. Mengambil masa, kata ulama, setengah pandang, kata 4 hari tuan, baru sampai. Sampai Taif, tuan-tuan yang mulia, orang Taif sambutlah Nabi. Sebab pada awalnya mereka nampak Nabi sebagai wakil Quraisy. Setelah mereka sambut Nabi, layan Nabi, Nabi SAW pun dakwah mereka. Bila Nabi mula dakwah mereka, tuan-tuan, Allahu Akbar, mereka mula marah pada Nabi. Banyaklah peristiwa tu panjang. Sebab kita ni bukan cerita pasal Taif, itu ringkasan saja. Jadi cerita dia panjang. Akhirnya mereka telah berkeputusan untuk cederakan Nabi. Diringkaskan cerita lagi, mereka telah arahkan budak muda baris kiri kanan jalan, baling batu pada Nabi. Tuan-tuan bayang, tak sedih ke? Dahlah isteri wafat, pakcik wafat, orang kampung sendiri bagi tekanan pada Nabi. Nabi pergi dekat Taif dengan penatnya, dengan susah payah, sampai-sampai kena baling batu pula. Ni 5 kesusahan, kata ulama, yang dihadapi oleh Nabi SAW. Begitu dahsyat. Bayangkan hati Nabi SAW. Kalau kita lah berada di tempat itu, pasti kita akan down terus lah. Rasa memang kecewa betul lah. Tapi tidak pada Nabi SAW. Bahkan walaupun Nabi dah begitu penat, begitu susah, begitu mujahadah, orang baling batu pula pada Nabi SAW. Bila mana malaikat datang untuk hantar-hantar pada Nabi, wahai Muhammad, aku nak ambil bukit daripada Mekah, Jabal Qu'aiqian. Aku nak hempak orang Taif ni biar mati. Apa Nabi jawab? Nabi doa, ya Allah lebih kemampuan, kalau mereka tak beriman, anak cucu mereka akan beriman. Dalam keadaan macam tu punya susah pun, Nabi SAW masih lagi doa kebaikan untuk orang Taif. Maka tuan-tuan perempuan rahmati lagi dikasih Allah, ini 5 kesusahan yang dialami oleh Nabi SAW ketika di Taif. Ini 5 kesusahan yang Nabi alami sebelum berlaku Isra wal Mi'raj. Setelah 5 kesusahan, Allah bagi 5 kegembiraan. 5 kegembiraan. Apa dia tuan-tuan? Pertama, ketika Nabi SAW dalam perjalanan pulang, Nabi berhenti di tempat anggur milik 2 orang Quraisy, iaitu Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah. 2 orang Quraisy ini memusuhi Nabi. Akan tetapi mereka tak sanggup tengok orang Quraisy dicederakan oleh orang kasta rendah. Macam kita lah orang Melayu. Contoh, saya bagi contoh. Kita orang Melayu tengok ada satu orang foreign yang mana kita tahu negara ni miskin, dia kerja kat negara kita, contoh, dia pukul orang Melayu kita. Kita tengok, kita tak ada terima. Benda tu kita tak suka. Macam tu lah. Walaupun dia tak suka Nabi, Utbah dan Syaibah, tapi yang dipukul tu orang Quraisy. Sebab mereka ni asabiah dia kuat lagi. Jadi mereka tak sanggup tengok Nabi cedera. Walaupun mereka ni tak suka Nabi, tetapi mereka telah hantar hamba dia yang bernama Addas. Addas ni tuan-tuan, dia agama Nasrani. Dia orang kampung Ninawa. Ulama kata Ninawa ni di Iraq. Orang Ninawa adalah orang yang beragama Kristian pada ketika itu, Nasrani, tapi berpegang pada kitab yang betul. Maka Addas telah datang pergi jumpa Nabi. Kata ulama, ini kegembiraan Nabi yang pertama. Bawa anggur, bawa air. Bila sampai dekat Nabi, Nabi SAW, kata ulama, tak berhajat pada anggur, tak berhajat pada air. Tapi Nabi nampak, kalau mungkin orang tak terima Nabi, kalau Addas ni terima pun, Masya Allah, kan? Nabi fikir macam tu. Maka ditanyalah nama. Maka dia beritahu, nama saya Addas. Nabi SAW diberikan anggur dan air. Nabi nak suat, Nabi baca Bismillah. Addas kata, sepanjang saya duduk Taif, saya tak pernah dengar orang dekat sini sebut nama Allah. Mereka ni pelik sikit.
Tapi kamulah orang pertama yang makan sebut bismillah. Dia ahli kitab, dia tahulah. Maka Nabi SAW telah dakwah dia. Nabi tanya, kamu orang kampung mana? Saya ni orang kampung Ninawa. Nabi kata, saya ada saudara kat sana. Kejut dia tuan-tuan. Sebab Ninawa ni jauh daripada Mekah. Tapi Nabi kata Nabi ada saudara dekat sana. Dan Ninawa ialah kampung yang orang dah tak sebut dah. Maksudnya dah tak popular dah. Contoh macam orang datang kat tempat tuan-tuan, abang daripada mana? Daripada Temasek. Ini sihat ke demam? Sekarang dah Singapura dah tak pakai dah. Sekarang dah pakai Baghdad, dah tak pakai dah Ninawa. Mana sebut Ninawa lagi dah. Tapi Nabi SAW kata, saya ada saudara kat Ninawa. Ini dahsyat ni. Kan? Ya betul ni. Siapa nama saudara kamu? Tanya Nabi. Nama saudara saya ialah Sayyidina Yunus bin Matta alaihi salam. Nabi Yunus. Maka kata orang tu, kata Adas ni, dia kata, betul ke kamu ni saudara Yunus? Yunus tu orang soleh kat kampung kami. Kalau betul, buktikan. Nabi baca surah Yunus. Dia dengar je tuan-tuan. Dalam riwayat sebut, dia terus peluk Nabi. Dia cium tangan Nabi. Dia terus beriman pada Allah di tangan Nabi pada hari itu. Kata sahabat Nabi, tidak ada orang yang lebih gembira di atas muka bumi pada ketika itu melebihi Nabi SAW. Ini kegembiraan Nabi yang pertama setelah 5 kesusahan. Pertama, Adas beriman. Dan yang kedua, kata ulama, Nabi bergerak. Nabi bergerak sehingga sampai ke satu wadi. Dalam perjalanan pulang daripada Taif balik Mekah, satu wadi. Saya terlupa nama wadi itu, tak salah namanya Wadi Nu'man. Nabi berhenti di situ tuan-tuan. Nabi basuh wajah Nabi SAW. Darah kan banyak, dia kena balik batu. Dekat situ ada wadi. Wadi ni lembah, air bertakung. Nabi ambil air, basuh darah Nabi SAW. Maka ketika itu kata ulama, ada beberapa ekor jin yang duduk kat kawasan wadi itu. Dan jin-jin ni berbual sama mereka. Dia kata, satu orang manusia takkan sanggup berkorban sampai berdarah-darah macam ni, melainkan yang mereka bawa itulah benda yang betul. Maka kata ulama, kegembiraan yang kedua dalam Haikul Maktum pun disebut, jin-jin ni masuk Islam di tangan Nabi SAW. Itulah kata ulama golongan jin yang pertama yang beriman. Yang masjid jin semua tu lepas-lepas tu tuan-tuan. Yang mula-mula ni ketika Nabi balik Taif, kata ulama, jin yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu tuan-tuan yang mulia, yang ketiga kata ulama, Allah gembirakan Nabi SAW. Boleh tuan-tuan? Yang ketiga, kegembiraan yang ketiga adalah Allah telah Isra' Nabi SAW. Itu kemudiannya tahun lepas tu berlakunya Isra'. Allah nak gembirakan Nabi SAW. Setelah wafatnya isteri Nabi SAW, tahun kesedihan, Allah gembirakan Nabi. Allah jemput Nabi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah, perjalanan Nabi ni ada dua. Satu Isra', satu Mi'raj. Itu dua benda yang berbeza tu. Isra' ni daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Itu Isra'. Dan Isra' ini menaiki Buraq. Adapun Mi'raj, Mi'raj ni ialah satu keadaan yang Nabi naik terus bertemu Allah, naik ke langit. Isra', Nabi naik Buraq, kata ulama. Dan Buraq itu pula Buraq yang dipilih oleh Allah Ta'ala sendiri. Ulama beritahu Buraq ni tuan-tuan, ketika mana Allah Ta'ala nak beritahu kenderaan Nabi untuk Isra' ni adalah Buraq. Maka Buraq ni binatang dalam syurga. Semua Buraq kata, kamilah yang paling layak, sebab saya ni paling laju. Buraq ni kata ulama tak besar macam kuda, tak kecil macam keldai. Dan Buraq ni kata ulama, dia ada kepak. Itu yang orang putih buat unicorn tu. Ada kepak macam-macam lah. Dia boleh bayangkan main mereka kan. Baik, kita wallahualam, Allah Ta'ala tahu. Nanti kat syurga semua dapat Buraq seorang seekor. Jadi tuan-tuan yang mulia, maka semua Buraq dekat satu macam ladang dekat syurga, dia kepakkan tangan dia, dia kata kepak dia kata, ya Allah, kami yang paling layak. Ada satu ekor Buraq kat ujung tu. Buraq tu kata, saya ni tak ada apa-apa, saya ni tak layak ya Allah. Mungkin dalam ramai-ramai ni, saya lah yang paling tak terpilih lah. Saya ni tak layak. Allah suka. Sebab Allah Ta'ala suka orang yang rendah diri. Sebab bila mana dia kata macam tu, Allah kata yang ni paling sesuai untuk Nabi. Sebab Nabi rendah diri. Jadi kata ulama, kita kaya ke, kita miskin ke, kita ada pangkat ke, tak ada pangkat ke, kita ada kereta mewah ke, tak ada kereta mewah ke, rendah diri Allah suka. Allah suka orang yang rendah diri. Allah tak suka orang yang sombong. Orang kaya sombong Allah tak suka, apa tak lagi orang miskin? Dah lah miskin sombong pula kan? Orang yang handsome sombong Allah tak suka, lagilah yang muka tak handsome sombong pula kan? Orang yang mana duduk di rumah besar sombong Allah tak suka, lagilah duduk dekat reban, rumah reban tapi sombong. Ada tuan-tuan, disebut dalam hadis. Maka tuan-tuan yang mulia, Allah suka rendah diri. Maka Buraq itu dipilih
dan menjadi turun dengan Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa. Dan Allah berfirman dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Allah beritahu maksud Tuhan. Tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan tengok ayat itu bermula dengan puji Allah. Maksudnya dalam surah tu ada benda penting. Baik, contohnya Allah mulakan ayat dengan Alhamdulillah, Fatihah kan contoh, ataupun surah Kahfi, Alhamdulillahilladzi kan, mulakan Alhamdulillah kan. Maksudnya dalam tu kata ulama tafsir ada kisah besar. Surah Isra Allah mula dengan Subhanalladzi asra, puji Allah. Maksudnya ada benda besar Allah nak beritahu dalam tu. Betul kan? Baik. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Baik. Ada pembahasan ulama tafsir di situ. Yang gerakkan Nabi ni ialah Allah Taala. Bukan Nabi pergi sendiri. Orientalis dan orang yang Islam liberal ataupun atheis. Orang Melayu tapi atheis. Ada tuan-tuan. Orang Melayu tapi liberal. Dia punya faham, apalah ustaz-ustaz ni ceramah, tak logik langsung. Takkanlah satu malam Nabi pergi Aqsa, naik jumpa Allah, balik semula ke Mekah dalam masa satu malam. Tak logik, dia kata. Tak betul. Baik. Dulu zaman Quraisy berlaku juga perkara itu. Nabi telah jawab. Zaman kita ni tuan-tuan, ulama masya-Allah, disebabkan ada banyak benda-benda yang canggih sekarang ni, lagi senang orang nak cerita. Zaman Omar tuan-tuan, Omar tengah khutbah, tiba-tiba Omar cakap, baik-baik ada musuh kat belakang. Sahabat kejut, pasal pula ni Omar ni tak dalam teks tu kan, tak dalam teks khutbah, tiba-tiba je ada musuh kat belakang. Bila sahabat balik perang, sahabat kata, kami duduk dalam satu lembah, tiba-tiba kami dengar suara, ada musuh kat belakang. Suara Omar kat Madinah, perang ni kondisi ni dekat Iraq. Kami dengar, kami tu balik belakang bukit, pergi belakang bukit, masya-Allah. Ni cerita dia. Sahabat cerita macam tu. Kalau kita dengar, macam tak logik. Tapi kalau sekarang tuan dia tengok kecanggihan yang daripada sekarang, orang kat Amerika, kita kat Malaysia, telefon pakai WhatsApp, boleh dengar. Kan, benda itu tak mustahil daripada sekarang. Jadi banyak benda-benda yang canggih-canggih sekarang yang boleh ulama guna sebagai perbandingan untuk datangkan cerita ni. Baik, pertama, ulama datangkan contoh kisah semut. Satu ekor semut, dia jalan-jalan dalam rumah, masuk dalam beg jemaah nak pergi umrah. Orang tu pun tak tahu, semua masuk. Orang ni pun tarik beg pergi ke lain, check in beg apa semua, terbanglah dia 9 jam sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, sampai ke hotel, dia pun buka beg, semut ni pun keluar, alamak kat mana pula ni. Tengok geng-geng semua cakap Arab. Ini semua cakap Arab semua ni. Ini kat mana aku ni? Semua Arab pun cakap, kau daripada mana ni? Aku daripada Malaysia. Menipu, dia kata. Takkan semua macam kita boleh pergi Madinah. Kau ni, bukan aku pergi sendiri. Aku masuk dalam beg kawan tu yang pergi umrah. Begitu kata ulama. Bukan Nabi yang pergi sendiri, Allah yang memperjalankan Nabi SAW. Baik. Ada juga benda yang orang tadi cakap. Dia kata tak logik. Dalam perjalanan Nabi ni, Nabi naik buruk. Buruk ni, dalam kitab Kristian pun sebut, Bible sebut, buruk ni binatang yang paling laju. Tak logik lah kalau binatang paling laju Nabi pecut naik buruk, Nabi boleh nampak macam-macam. Kan Nabi yang tu ada macam-macam Nabi nampak kan? Tak logik. Baik. Ulama zaman keterbari cakap, pernah naik bullet train? Tak pernah. Kalau tak pernah jangan cerita. Sama macam tu sendiri tuan. Saya pernah naik, dia kata. Bullet train punya laju, tapi aku boleh cerita apa yang aku nampak. Ini perbandingan sekarang. Nak bagi orang jelas. Maksudnya tak semestinya benda tu laju tak nampak. Kalau fikir logik memanglah, tapi kalau kita alami sendiri, kita nak bandingkan borak tak boleh lah. Tapi bullet train tu sendiri laju dah tu, tapi kita boleh nampak. Benda ni rumah ni nampak hubungan tu macam ni, kita boleh nampak. Begitulah Nabi Islam ulama perbandingan. Bahkan Nabi naik burak yang Allah yang memperjalankan burak tersebut. Baik. Yang kedua, yang ketiga, Allah sebut dalam ayat ini abdihi. Subhanalladzi asra bi abdi. Maksudnya yang memperjalankan hamba-Nya. Ada setengah penceramah disebut abdihi ni hamba, maksudnya Nabi ni label hamba. Kita ni tak ada nilai dari sisi Allah Ta'ala. Bukan tuan-tuan. Tafsir tu bukan macam tu. Itu bahaya tuan-tuan kalau tafsir tak ikut dalam kitab.
tafsir dia abdihi ni, Allah beritahu Nabi ni hamba. Allah memperjalankan, maksudnya yang memperjalankan hamba. Allah panggil Nabi dengan hamba. Maksudnya apa? Seluruh kehidupan Nabi itu adalah sifat ataupun adab seorang hamba dengan Tuhan. Itu maksudnya. Maksudnya cara makan Nabi, itulah cara makan seorang hamba beradab dengan Tuhan. Cara bercakap Nabi, itulah cara bercakap hamba dengan Tuhan. Cara berjalan Nabi, itulah adab hamba dengan Tuhan. Cara buang air Nabi, itulah adab hamba dengan Tuhan. Cara tidur Nabi, itulah adab hamba dengan Tuhan. Jadi sebab itu kita diperintahkan untuk ikut sunnah Nabi SAW. Sebab itu adab hamba dengan Tuhan. Kalau kita pergi pada tafsir yang tadi tu, kita kata Nabi buah hamba, kita ni tak ada apa-apa. Bahaya tu tuan-tuan. Kita nak jadi apa? Kan? Kalau kita tafsir macam tu. Sedangkan tafsirnya adalah sifat Nabi itulah sifat hamba. Jadi kita nak belajar jadi hamba Allah yang betul, kena ikut Nabi. Itu maksudnya tuan. Baik. Asra bi abdihi lailah, dan berlaku peristiwa ini pada waktu malam. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kata Allah di antara kedua ni Allah berkati. Baik. Kata ulama, Nabi berhenti dalam Isra wal Mi'raj ni 4 kali, 4 tempat. Pertama, Nabi SAW berhenti di mana tuan-tuan? Nabi berhenti di Madinah. Setengah ulama kata di tapak Masjid Nabawi yang sekarang. Nabi dah pernah berhenti masa malam Isra wal Mi'raj. Yang kedua, di Bukit Tursina Nabi berhenti. Yang ketiga, di Baitul Laham, tempat Nabi Isa lahir. Kalau tuan-tuan tengok perkembangan coronavirus tu, tempat pertama berlaku di Israel corona tu di Baitul Laham lah. Baitul Laham ni tempat Nabi Isa lahir. Dan di Baitul Laham ni tiap-tiap tahun ada perhimpunan orang Kristian. Tiap-tiap tahun. Sebab dia nak pergi tengok tempat Nabi Isa lahir. Dia macam pergi haji jugalah, tapi Kristian ni. Dia pakai baju putih, semua putih, masya-Allah. Di Baitul Laham. Tempat pertama yang di Palestin yang kena coronavirus di situ. Baik. Yang keempat di mana tuan-tuan? Yang keempat adalah di Aqsa lah. Di Masjid Aqsa, tempat-tempat Nabi SAW berhenti. Di Masjid Nabawi, di Bukit Tursina tempat Nabi Musa beribadah di Mesir, di Baitul Laham, dan juga di Aqsa. Baik. Dan tuan-tuan yang mulia, bila Nabi SAW sampai, kata ulama, di Aqsa, Nabi telah salat di satu tempat. Mungkin di kalangan tuan-tuan, perempuan pernah pergi Masjid Aqsa. Di tepi Dome of Rock, tempat yang batu terapung tu, yang kubah kuning tu kan. Kubah kuning tu bukan Masjid Aqsa, tu Dome of Rock. Okay. Sebelah dia, dia Masjid Aqsa ni, dia satu kawasan yang luas. Kalau tuan-tuan tengok, ada orang kata Masjid Aqsa bukan kubah kuning, Masjid Aqsa ni kubah hitam. Mungkin pernah baca dia punya tulisan di dalam Google dia. Baik. Kubah hitam tu pun bukan. Kubah hitam tu ialah Masjid Qibli, Masjid Kiblat. Adapun Masjid Aqsa ni keseluruhan. Dia seluruh tempat itu adalah Masjid Aqsa. Macam Masjidil Haram, Kaabah tu yang hitam tu je, yang Kaabah tu kan. Keliling tu ialah Masjidil Haram. Begitu Masjid Aqsa, Masjid Qibli, Masjid Kiblat yang dulu tu, yang depan tu je, yang kubah hitam tu. Adapun yang lain ini adalah Masjidil Aqsa, semua Masjid Aqsa. Baik. Sebelah Dome of Rock ada satu kubah. Dipanggil Kubbatun Nabi. Kubbatun Nabi, kubah Nabi. Di Kubbatun Nabi itulah Nabi sampai-sampai daripada Mekah, Nabi sembahyang 2 rakaat. Maksudnya berkata ulama, Nabi SAW sembahyang 2 rakaat di tempat-tempat yang bersejarah. Tempat Nabi Isa lahir di Baitul Laham, Nabi sembahyang 2 rakaat. Tempat Nabi Musa beribadah di Bukit Tursina, 2 rakaat. Maksudnya kalau orang tanya kenapa sembahyang sunat 2 rakaat dekat Kubah? Ada apa Kubah ni? Tempat bersejarah. Nabi sembahyang sunat 2 rakaat dekat tempat-tempat yang ada sejarah besar Islam. Di Masjid Qiblatin nak buat apa sembahyang sunat? Orang kata Masjid Qiblatin tak dalam hadis pun, Nabi tak suruh pun sembahyang sunat sini. Tempat sejarah pertukaran kiblat. Tak ada pun dalam hadis Nabi suruh sembahyang kat Bukit Tursina, tapi Nabi sembahyang. Kenapa? Kerana tempat sirah, tempat kebesaran Islam, tempat turunnya wahyu. Maka di sana ada keberkatan, insya-Allah. Baik. Setelah Nabi salat, kata ulama, 2 rakaat di bawah Kubbatun Nabi itu, Nabi SAW bagi salam. Di belakang Nabi tuan-tuan ada 124,000 orang para Nabi. Itu kisah dia. Nabi menjadi Imamul Anbiya, imam kepada para Nabi. Masa itulah kata ulama, Nabi jadi imam di Kubbatun Nabi. Dan sebelah Kubbatun Nabi itu ada satu kubah lagi. Dekat Masjid Aqsa ni banyak kubah. Banyak kubah. Sebelah Kubbatun Nabi itu ada kubah dipanggil Kubbatul Mi'raj. Kubah Mi'raj.
Daripada situlah Nabi SAW naik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat.